Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena dengan situasi sekarang di mana kita sedang berhadapan dengan penularan wabak COVID-19, saya ingin berkongsi satu peristiwa dalam sejarah Islam. Sejarah ini berlaku pada tahun ke-17 atau ke-18 Hijrah, di mana ketika itu pemerintahan Islam berada di bawah pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada pemerintahan inilah terjadinya pembukaan kota Al-Quds ataupun Masjid Al-Aqsa, sehingga pada tahun ke-18 Hijrah tersebut telah berlaku satu situasi di mana telah merebaknya satu wabak. Jadi pada tahun 18 Hijrah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah memutuskan untuk pergi ke sana untuk melakukan lawatan kerja untuk melihat semua wilayah-wilayah yang baru dibuka ini. Jadi setelah 3 round mesyuarat, Sayyidina Umar memutuskan untuk tidak pergi dan tidak meneruskan lawatan kerjanya ke Syam dan segera pulang balik ke Madinah bersama dengan rombongan-rombongan sahabat-sahabat yang lain. Jadi di sini berlaku satu khilaf ataupun berlaku satu pertemuan pendapat. Apabila Abu Ubaidah tidak bersetuju dengan arahan daripada Sayyidina Umar untuk minta beliau dan yang lain-lain di Syam ini untuk balik. Abu Ubaidah ketika itu telah bertanya kepada Umar, adakah keputusan yang kau buat ini kerana engkau hendak lari daripada takdir Allah iaitu mati? Adakah kerana takutkan jika pergi itu risikonya mati, lalu kau membatalkan urusan kerja yang penting ini? Sayyidina Umar menjawab kepada Abu Ubaidah bahawa aku lari daripada takdir Allah iaitu mati dalam keadaan ditimpa oleh wabak kepada takdir Allah yang lebih baik, iaitu meneruskan kehidupan dan aku tetap akan menemui kematian juga, tetapi bukan dengan cara ditimpa oleh wabak dan kita semua mati beramai-ramai kerana pergi ke sana. Jadi Sayyidina Umar pun akhirnya mengalah dan membenarkan Abu Ubaidah untuk tinggal di Syam bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Apabila pulang ke Madinah, Abdul Rahman bin Auf, sahabat radhiyallahu anhu, telah berjumpa dengan Umar dan memaklumkan bahawa sebenarnya dia pernah mendengar Nabi SAW menyebut. Lalu Abdul Rahman bin Auf membacakan hadis tersebut yang mafhumnya berbunyi, jika kamu mendengar satu tempat itu ditimpa oleh wabak, maka janganlah kamu pergi ke tempat tersebut, dan jika kamu berada di tempat tersebut, maka janganlah kamu keluar daripada wabak tersebut. Dalam bahasa moden kita hari ini, Rasulullah SAW sebenarnya mengajarkan kepada umat Islam untuk melaksanakan proses kuarantin bagi orang-orang yang telah pun ditimpa ataupun infected oleh penyakit wabak. Sehinggalah sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengambil tampuk kepimpinan. Beliau memutuskan untuk mencari jalan untuk menghentikan wabak tersebut kerana pada ketika itu angka korbannya dikatakan telah mencecah 20,000 orang. Yang meninggal 20,000 orang dah terlalu ramai. Dia membuat pemerhatian dan mendapati bahawa wabak ini cepat merebak dan akan cepat membunuh orang kerana ia merebak seperti api. Maka kita harus memadamkan ia sebagaimana kita memadamkan api, iaitu dengan kita menghilangkan bahan bakarnya. Maknanya wabak ini berjangkit jika ada manusia lain. Selagi mana manusia bertemu dengan manusia, maka wabak ini akan terus berjangkit dan akan terus memakan dan meningkatkan angka korban yang ada pada ketika itu. Oleh itu, Amr bin Al-As telah mengeluarkan satu polisi kepada seluruh penduduk Syam untuk meninggalkan rumah penempatan berpusat masing-masing dan segera berselerak dan menjauh-jauhkan diri antara satu sama lain dan duduk di kawasan-kawasan yang tinggi. Dan akhirnya tindakan Amr bin Al-As ini telah menyebabkan wabak tersebut surut dengan kadar yang amat cepat dan akhirnya selesailah dan berakhirlah wabak yang berlaku di Syam pada ketika itu. Beberapa pengajaran penting yang kita boleh ambil di sini ialah yang pertama, Sayyidina Umar menunjukkan bahawa sebagai seorang pemimpin, pertimbangan yang perlu diletakkan dalam membuat polisi apabila berdepan dengan krisis ialah keselamatan rakyatnya. Keselamatan rakyat ialah merupakan kemaslahatan awam berbanding perkara-perkara lain yang mungkin ada kemaslahatannya, tetapi jika ditimbang dengan kemaslahatan keselamatan rakyat, maka keselamatan perlu diutamakan. Sayyidina Umar telah mengajarkan kepada kita bahawa better be safe than sorry. Lebih baik kita mencegah, lebih baik kita membuat sesuatu untuk mengelakkan perkara ini berlaku lebih teruk berbanding kita cuba mitigate atau mengurusnya apabila ia sudah sampai ke tahap yang terlalu teruk. Itu lebih susah dan lebih berbahaya. Yang kedua, masalah takdir. Di sini Abu Ubaidah mempersoalkan keputusan Sayyidina Umar di atas pertimbangan takdir. Jika mati itu satu takdir, adakah kita ini takut
ataupun kita ini membatalkan segala urusan kita kerana wabak, kerana kita takut kepada takdir Allah iaitu mati. Sayyidina Umar telah mengajarkan kepada kita di sini bahawa masalah mati, ya betul, memang merupakan masalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada masa yang sama, mati ini boleh didatangkan dalam takdir yang pelbagai. Tidak semestinya kita mati hanya dengan kerana wabak. Jika Allah mentakdirkan kita mati, maka betul kita akan mati, tetapi kita bertanggungjawab memilih jalan ataupun asbab yang terbaik untuk menjaga perkara-perkara yang telah Allah amanahkan kepada kita, menjaga nyawa, akal dan sebagainya. Maka di situ tidak ada timbul isu persoalan lari ataupun takut kepada takdir Allah hanya kerana kita mengambil polisi-polisi untuk menyelamatkan nyawa. Yang ketiga dan yang paling penting di sini juga ialah apakah langkah keselamatan yang akhirnya boleh menyurutkan situasi wabak. Itu telah ditunjukkan oleh Amr bin Al-As. Dan pada hari ini, orang-orang pun telah menulis semula bahawa cara paling baik untuk menghentikan virus yang merebak ialah dengan melakukan polisi extreme social distancing, iaitu dengan menjarakkan semua orang daripada satu sama lain dan mengelakkan daripada berjumpa. Kerana dengan itu, wabak ini susah untuk merebak dan akhirnya lama kelamaan ia akan surut dan lama kelamaan akan hilang. Saya yakin pada ketika itu juga, apabila Amr bin Al-As memutuskan supaya semua orang duduk berjauh-jauhan, saya yakin ketika itu juga masjid-masjid di bandar juga kosong dan tidak ditunaikan solat Jumaat. Dan ini tidaklah pelik jika kita faham bahawa dalam Islam terdapat maslahat yang lebih utama perlu didahulukan apabila bertembung dalam situasi-situasi yang menimbulkan mudarat seperti yang dialami oleh orang Islam di Syam pada ketika itu. Jadi saya harap tiga pengajaran tersebut dapat kita fahami dan boleh kita kaitkan dengan situasi yang kita hadapi pada hari ini. Ya, memang situasi ini situasi yang di luar kebiasaan dan itu menuntut kepada kita untuk melakukan sesuatu di luar kebiasaan, dan itu semua sebenarnya diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam untuk mengambil asbab-asbab yang betul, supaya dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memberikan takdir yang baik, iaitu takdir selamatlah kita semua daripada wabak ini dan selamatlah kita daripada azab Allah mati kerana ataupun ditimpa oleh wabak-wabak ini, insya-Allah. Moga-moga Allah menjaga keselamatan kita semua dan menyelamatkan generasi kita, menyelamatkan masyarakat kita daripada wabak yang merebak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.